主内弟兄姐妹们平安。 Shalom jemaat yang terkasih di dalam Kristus. 请我们先低头祷告，还没定神的话之前， Mari kita berdoa. 恩主，我们再一次来到你的面前， Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu. 我们把今天我们分享的信息仰望在主的手中。 Firman pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan pimpinan-Mu. 特别我们要从摩西的生平来学习他如何可以忠心到底。 Khususnya di dalam kehidupan, kami belajar di dalam kehidupan Musa. 恳求你的圣灵也帮助我们每一位，无论传讲信息或者翻译的， Mohon Roh Kudus yang pimpin, baik yang menyampaikan firman maupun yang menerjemahkan, 还有我们听众的弟兄姐妹们， dan seluruh jemaat yang mendengarkan, 好让我们可以敞开我们的心来领受你的话。 agar kami boleh membuka hati dan mendengarkan firman-Mu. 祷告奉主耶稣基督的圣名求， Doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 好，请我们翻开一段经文，在《生命记》第34章。 Mari kita membuka kitab Ulangan pasal 34. 旧约《生命记》第34章，今天我们要思想一个题目，就是忠心到底。 Pagi hari ini kita akan merenungkan dari Ulangan 34, yaitu setia sampai akhir. 生命记34章第1到第8节，摩西从摩亚平原登尼波山，上了那与耶利哥相对的比士加山顶。耶和华把基列全地直到但、拿弗他利全地、以法莲、马纳西的地、犹大全地，直到西海南地和众树城耶利哥的平原，直到索尔都指给他看。耶和华对他说：“这就是我向亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许之地，说我必将这地赐给你的后裔。现在我使你眼睛看见了，你却不得过到那里去。”于是耶和华的仆人摩西死在摩亚地，正如耶和华所说的。耶和华将他埋葬在摩亚地伯比尔对面的谷中，只是到今日没有人知道他的坟墓。摩西死的时候年120岁，眼目没有昏花，精神没有衰败。以色列人在摩亚平原为摩西哀哭了30日，为摩西记上哀哭的日子就满了。Ulangan 34. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, dari daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Soar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. 主内弟兄姐妹们，刚才我们所读的这段经文是摩西他在世界最后一段时间了。 Ayat yang kita baca yaitu tentang hari terakhir Musa. 那么神带领这个摩西他往上这个尼泊山上去， Dan Tuhan memimpin Musa naik ke Gunung Nebo. 这个我2023年底最后一次带团队到
以色列，我们也是到这个地方，就是尼泊山。 Pada tahun 2023, saya mimpin rombongan untuk pergi ke Israel dan naik ke Gunung Nebo ini. 有你们所认识的弟兄姐妹吗？ Adakah yang dikenal di foto 我们 ini? 那边有那个所谓铜蛇像，就是在申命记民数记的21章的那个事件。 Di foto ini ada patung ular tembaga. 弟兄姐妹们，后来在那里我们也往着这个应许之地，就以色列看，好像摩西当时看这个平原， Kemudian kami juga melayangkan pandang ke tanah perjanjian. 一面想到摩西这么伟大的人物，他只能够看这个应许之地，但是上帝没有带领他可以进去到应许之地。 Sambil membayangkan bahwa Musa melihat tanah perjanjian ini, tetapi Tuhan tidak mengizinkan Musa untuk masuk ke dalamnya. 今天我们是想关于这个摩西，可以说旧约里面最伟大的一个人物。 Dan hari ini kita merenungkan tentang Musa adalah seorang yang luar biasa di dalam 没有一个 perjanjian 人在 lama. 旧约里面比摩西更伟大。 Di dalam perjanjian lama tidak ada orang yang lebih luar biasa daripada Musa. 如果你们大概年纪比较可能70多岁的，还记得1950年代、1960年代曾经有一篇这个10条诫命的这个电影。 Mungkin di sini yang berusia 70-an mungkin pernah melihat sebuah film 10 perintah Allah. 有没有人看过这个电影啊？ Apakah ada yang pernah menonton film ini? 可以说是当时最辉煌的一部电影。 Bisa dibilang ini adalah sebuah film yang sangat kolosal, yang sangat hebat. 但是这个摩西，其实如果我们看他的生平，其实他是一个平凡的一个人。 Tetapi ketika kita melihat kehidupan Musa, ternyata dia adalah seorang yang biasa saja. 他也是像你我一样，也曾经他的信心的里程，曾经上上下下的这个过程当中。 Dia sama seperti Anda dan saya yang kehidupan imannya itu naik dan turun. 那么今天我们的思想这个摩西，我认为他有过这个4个阶段。 Dan saya merasa Musa itu mengalami 4 tahap di dalam kehidupannya. 第一个阶段就是我说他塑造期间。 Saya sebut di dalam tahap pertamanya adalah masa pembentukan. 这个塑造期间是什么呢？ Apa itu masa pembentukan? 我们知道当时这个法老他下个命令，把所有希伯来人男孩把他们杀死。 Pada saat itu kita tahu bahwa Firaun memerintahkan bahwa seluruh anak laki-laki, bayi laki-laki itu harus dibunuh. 所以摩西的母亲，然后为了要救这个摩西，把他放在箱子里面，然后留在河边。 Kemudian ibu Musa ini untuk menyelamatkan Musa, dia menaruh Musa dalam keranjang dan menaruhnya di air sungai. 那么正好那时候有法老的女儿看到这个婴孩是很可爱，所以她要收养这个婴孩。 Dan pada saat itu ada putri Firaun yang menemukannya dan melihat bahwa Musa ini sangat lucu dan ingin mengambilnya. 那么后来我们知道怎样呢？就是法老的女儿，她请一个希伯来的奶妈来抚养这个婴孩。这个奶妈原来就是摩西自己的母亲。 Dan kemudian kita tahu bahwa putri Firaun ini mencari seorang inang pengasuh dan penyusu dan ternyata dia adalah ibu Musa. 圣经没有清楚记载这个摩西的母亲当他这个奶妈有几年的时间。 Alkitab tidak mencatat ibu Musa menjadi inang penyusu itu berapa lama. 大概一些专家他们估计说，可能是到2到3岁已经交给这个法老的女儿。 Tetapi ada para ahli yang menafsirkan bahwa dia ketika Musa berumur 2 atau 3 tahun sudah diserahkan kepada putri Firaun. 但是后来好像也交给法老的女儿，但是这个奶妈也就是摩西的母亲，她仍然
有几年的时间来照顾这个婴孩。 Tetapi tetap Putri Firaun mengizinkan ibu Musa ini mengasuhnya. 所以就是在那短短的时间，可能摩西从婴孩一直到5岁的时间，他的母亲来教导这个摩西这个婴孩，告诉他他其实是一个希伯来人。 Dan di dalam waktu selama mungkin sampai 5 tahun, ibu Musa mengajarkan kepada Musa bahwa dia adalah seorang Ibrani. 告诉他，他不是这个埃及人，不是这个法老女儿的真正的孩子，但是他是希伯来人，他是敬拜耶和华的一个人。 Mengatakan kepadanya bahwa dia bukan anak Putri Firaun, tetapi dia adalah anak seorang Ibrani yang menyembah Allah. 所以我们知道，在这短短的时间，可能摩西头5岁到7岁，就是他已经有这个深刻的印象，他知道他是一个希伯来人，他知道上帝可能要呼召他来解放这个以色列人。 Dan di dalam waktu yang singkat ini, di dalam 5 tahun ini, Musa betul-betul memahami bahwa dia adalah sungguh-sungguh seorang Ibrani dan Tuhan akan memanggil dia untuk melepaskan bangsanya. 对不起啊。所以一个人他从小，那么很重要的，怎样他的父母亲来教导这个孩子，让他有这个清楚的意向，让他长大时候他的身份，他说他的身份。 Dan pada usianya yang kecil itu, justru itulah yang terpenting untuk dia mengenal visinya di dalam kehidupannya. 有人知道这个人吗？ Apakah ada yang mengenal orang ini? 或者我问有人不知道这个人吗？ Ataukah saya ganti pertanyaannya, apakah ada yang tidak kenal orang ini? 你知道是Elon Musk 全世界最有钱的人，对不对？ Ini adalah orang yang terkaya di dunia, yaitu Elon Musk. 我看他那个最新的资料，他的这个财产呢，大概现在有5000亿美元，500 billion US dollar。 500.000 有人能够算吗？知道这个多少吗？ 500 大概8000个 trillion。 miliar US dollar. 大概印尼币大概8000个 trillion。 你不晓得就有一个人这么有钱。 Rupiah itu 800.000 8000 trillion 啊。 8.000 triliun rupiah. 没有一个人在历史以来，没有一个人能够有钱到像他这个地步。 Dan di dalam sejarah belum ada orang yang seperti dia kekayaannya. 我们知道他就是那个 Tesla 还有 SpaceX 的那个老板。 Ya, kita tahu bahwa dia adalah pemilik Tesla. 不过我提这个人为什么呢？其实他是一个南非人，南非白种的南非人。 Sesungguhnya dia adalah orang Afrika Selatan. 所以他从小在南非那边长大，他的父母亲是圣公会的会友。 Orang tuanya adalah anggota gereja Anglikan. 安利感对圣公会，所以从小他也曾经被受洗过。 Jadi dari kecil dia sudah dibaptis. 不过他后来成为全世界最有钱的人，好多年几十年他就忘掉了，就丢掉了他这个信仰。 Tetapi ketika dia telah menjadi orang kaya, bertahun-tahun dia lupa akan imannya ini. 什么是上帝？他可能自己以为就是他就是上帝。 Mungkin siapakah Tuhan? Mungkin dia sendiri merasa bahwa dialah Tuhan. 那么我常常听他的这个 podcast。 Dan saya sering mendengarkan podcastnya. 那么你看，在从2025大概年中开始，他开始口气稍微有变化，提到他这个属灵的经历。 Sejak pertengahan tahun 2025, gaya bicaranya dan juga temanya itu mulai berubah dan dia mulai sharingkan tentang perjalanan kehidupan rohaninya. 他有分享他这个属灵的经历，他怎样有一次好像他有经历过，好像有基督对他说话。 Dia membagikan pengalaman kehidupan rohaninya bahwa sepertinya Tuhan berbicara kepada 好 saya. 像他说归根究底回到他以前的那个信仰，
就是圣公会的那个信仰。 Dan dia seperti dikembalikan lagi ke imannya, yaitu iman dari gereja Anglikan. 所以没有想到哦，他这样的人，但是从小因为他知道他父母亲怎样来教导他关于这个基督的信仰，那么后来他还是归根究底，回到他以前小时候的那个信仰。 Dan ternyata di dalam kehidupannya akhirnya dia kembali ke dasarnya bahwa dia adalah seorang Kristen. 所以我们怎样来教导我们的孩子关于这个信仰是不会突然的。 Dan bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita tentang iman itu tidak akan sia-sia. 我相信我的孩子们也是这样。 Saya percaya anak-anak saya juga begitu. 我的男儿已经好多年离开上帝了。 Anak laki-laki saya sudah lama meninggalkan Tuhan. 不过最近他开始跟一个女孩子跟他恋爱， Tapi akhir-akhir ini dia pacaran. 那么他开始带这个女孩子参加那个我们10点半的那个聚会。 Dan mulai mengajak dia ke kebaktian lift. 所以有一次他跟他的女朋友打电话的时候，我跟师母听那个，我们自己在那边笑眯眯听他这样讲。 Dan ketika dia menelepon dengan pacarnya, saya dan istri saya di samping itu mendengarkan dan sambil tersenyum-senyum. 他对他的女朋友说：“对呀，我们恋爱，我们要更亲近上帝啊！不要我们恋爱了，我们就离开上帝啊！”我觉得我们有没有听错啊？我的儿子会这样说。 Dia berkata, iya kalau kita pacaran kita harus makin dekat kepada Allah, bukan yang namanya kita jadi jauh dengan Allah. Dan kami mendengarkan percakapan itu merasa, oh ini nggak salah nih, nggak salah dengar. 不过这个证明一个人我们撒的这个种子不可能归于土壤的。 Ini mencerminkan, membuktikan bahwa benih yang kita tabur itu tidak akan sia-sia. 所以这个就是摩西的第一个阶段，他塑造期间。 Dan ini adalah tahap pertama masa Musa, yaitu masa pembentukan. 那第二个阶段，就是他肯定期间。 Tahap kedua adalah masa pembuktian. 什么意思呢？我们看在出埃及记第2章，摩西他那时候已经40岁，然后他就从他的王宫，他就出去。 Di dalam Kejadian 2 kita melihat bahwa Musa berumur 40 tahun dan dia keluar dari istananya dan keluar 那么他 jalan-jalan. 看见他的同胞希伯来人，被一个埃及人所欺负、虐待。 Dan dia melihat bahwa bangsanya, yaitu orang Ibrani, sedang disiksa, dianiaya oleh orang Mesir. 那么他就很生气的爆发了，然后把这个埃及人把他打死。 Dan dia marahnya meluap, kemudian dia membunuh orang Mesir ini. 所以他那时候他知道了，他是一个希伯来人，对不对？ Dan pada saat itu dia tahu bahwa dia orang Ibrani. 那么 Betul? 他看见他同胞被虐待的时候，他受不了，他很冲动的马上把这个埃及人打死。 Dia merasakan bahwa bangsanya itu disakiti, jadi dia dengan marah membelanya. 所以这个期间，我说他肯定他自己，他是一个希伯来人，肯定他的身份，他可能上帝要呼召他，要带领，要成为这个以色列人的领袖。 Dan saat ini saya percaya bahwa Musa itu di saat itu dia dengan sungguh-sungguh tahu bahwa dia adalah orang Ibrani dan Tuhan memanggil dia untuk menolong bangsanya keluar dari Mesir. 但是很可惜，他那时候还年轻，还是很冲动，就凭他情绪做事，他没有先问上帝是否这个是上帝的时间，他开始这个出来嘛。 Tapi sayangnya dia saat itu masih muda, masih terdorong emosi, impulsif, sehingga dia melakukan tindakannya itu dengan pikirannya sendiri, bukan bertanya kepada Tuhan, kapan saatnya saya harus keluar dari istana. 他只有凭着他的勇敢，但是很冲动的去做。 Dia mengandalkan keberaniannya dan dengan tanpa berpikir panjang melakukannya. 所以我认为一个人他有勇敢，这个是很好的，但是要勇敢要有智慧，这个平衡，对不对？ Berani itu bagus, tetapi berani itu harus diseimbangkan dengan bijak. 对，一个人你单单有勇气，单单勇敢，但是你没有智慧的话，你变成在那边冲动，而且
你可能反而你所做的是不蒙上帝喜悦。 Seseorang berani, tetapi ketika dia melakukan sesuatu, bertindak hanya berdasarkan emosi saja, mungkin itu tidak akan menyenangkan hati Tuhan. 所以一个人要有勇敢，但是也有智慧。那么有智慧，但是要有原则，对不对？ Maka seseorang itu harus berani, tetapi dia harus bijak. Dan dia bijak, dia juga harus punya prinsip. 那么我们看这里，摩西因为他这个冲动，所以他就结果他逃跑到旷野去了。 Dan akhirnya Musa itu dengan temperamentalnya itu, dia akhirnya pergi melarikan dirinya. 跑到旷野去了。这个期间，我称它为他的成长期间。 Melarikan dirinya, dan di sini saya sebut dia di dalam masa pembuktian. Pertumbuhan, 成长时间，pertumbuhan. Masa pertumbuhan. 这个成长期间是从什么时候开始呢？ Dan kapan masa pertumbuhan ini mulai? 就是从出埃及记第3章，当摩西他看到这个被焚烧的荆棘，然后上帝对他说话。 Saat itu dimulai ketika di Keluaran 3, Musa melihat semak duri yang menyala. 然后上帝对他怎么说呢？ Dan bagaimana Tuhan berkata kepadanya? 上帝说：“我要派你到法老那边去，然后你带领我的百姓要从埃及出来。” Lalu Allah berkata, aku akan memerintahkanmu untuk membawa bangsa, untuk pergi menghadap Firaun dan membawa bangsaku untuk keluar dari Mesir. 但是摩西他怎么回答呢？ Tetapi apa yang dikatakan oleh apa yang 他 dijawab 说：“ oleh 我 Musa? 是谁呀、我是什么人呐、我怎么配得来做你的这个使命吗？” Musa menjawab, siapakah aku? Bagaimana aku bisa untuk melaksanakan perintahmu? 所以我们去看这个很好笑。他之前他认为上帝的时间已经到了，他在那边自作主张。但是之后真的上帝的时间到了，他那边不敢接受。他说：“我是什么人？” Kalau dibilang sangat ironis bahwa pada saat dia membunuh orang Mesir tersebut, dia merasa bahwa waktunya telah tiba, Tuhan memanggil dia untuk menolong bangsanya keluar dari Mesir. Tetapi pada saatnya tiba, Tuhan memerintahkan dia malah merasa, siapakah aku? 但是从这里我们可以学习到，一个人如果上帝要真正的开始使用他的时候，他一定要从零开始，他一定要从自己知道、自己自量。 我是在上帝面前是不配的。 Disinilah intinya bahwa ketika Allah mau memakai seseorang, di saat itulah seseorang itu harus merasa bahwa dia tidak layak untuk melakukan perintah Tuhan. 但是就是从那边开始，那么摩西他就与主同行，他开始被上帝使用来解放这个以色列人。 Dan dari sanalah Tuhan memimpin Musa dan membawa bangsanya keluar dari Mesir. 在这段时间有好多事情发生，但是我不能一一的来提出来。 Di dalam proses kejadiannya itu banyak sekali yang terjadi, tetapi saya tidak bisa secara detail menceritakan satu persatu. 我们知道摩西他怎样带领以色列人从埃及出去，然后他过这个红海。 Kita tahu Musa memimpin bangsanya keluar dari Mesir dan sampai ke Laut Merah. 然后他上西乃山，在那边上帝向他显现，然后给他这个10条诫命。 Dan dia naik ke Gunung Sinai, kemudian Tuhan menampakkan diri kepadanya dan dia menuliskan 10 perintah Allah. 所以摩西，我们看他证明他亲眼看到上帝怎样行各种各样的奇迹。 Dan Musa melihat dengan sendirinya bagaimana Tuhan itu melakukan berbagai mujizat. 所以他的信心在那边继续在那边成长。 Dan imannya terus bertumbuh.
但是我们看圣经里面非常的实际，虽然他这个成长期间，但是他还是好多次还是他跌倒。 Dan di dalam proses pertumbuhan iman Musa ini kita juga bisa membaca bagaimana dia jatuh bangun. 他有好几次，他还是在那边发泄，还是在那边冲动，在那边他生气，对不对？ Di dalam kejadian-kejadian yang kita baca, kita bisa lihat bahwa Musa itu masih ada temperamennya, masih terdorong emosinya dan juga masih marah-marah. 所以圣经是非常的实际的来描述一个人，无论他是一个伟大的人物，但是他有上上下下。 Alkitab mencatat dengan begitu luar biasa. Walaupun dia adalah seorang yang luar biasa, tetapi dicatatkan dengan begitu detailnya bagaimana dia jatuh bangun. 所以我认为这个是非常的正常。一个人他在信心的成长过程当中，他可能往前进3步，然后又再往退步1步，那个是很正常的。你再进3步，再退一点，然后再进，然后再退，这是很正常的。 Dan di dalam pergumulan seseorang itu, orang itu akan berjalan maju 3 langkah, kemudian dia mundur lagi 2 langkah. Maju lagi 3 langkah, mundur lagi 2 langkah, dan itu menurut saya itu wajar. 所以不正常的，如果你的进步跟你进步一点，但是你退步的更多，那个就不正常。 Kalau yang majunya itu, mundurnya itu lebih banyak daripada langkah majunya, menurut saya itu tidak wajar. 所以有时候我看一个人这个信心的成长当中，好像一个人这个减肥的过程当中。 Kalau saya melihat pertumbuhan iman seseorang, saya melihatnya seperti seseorang yang sedang melakukan diet. 我记得我们有一个会友是我的非常好的朋友，他跟我去以色列已经3次了，每次我去他一起跟着去。 Saya ingat ada seorang jemaat yang juga itu adalah sahabat saya. Setiap kali saya ke Israel, dia juga selalu ikut. 那体重大概140公斤， Berat badannya itu 149. 真的啊，你不相信呢？你真的啊。所以每一次他跟我去，他要上西乃山的时候，那么这个骆驼也不敢哦，这么。 Jadi setiap kali mau naik Gunung Sinai, bahkan onta pun tidak berani untuk ditunggang olehnya. 所以他说：“好，我回去我要减肥，那么明年我要再跟着你去，但是我一定会上西乃山的。” Lalu dia berkata, baiklah nanti saya pulang saya akan diet dan tahun depan saya akan ikut musuh lagi untuk ke Israel lagi. 那么后来几个月，我见到他， Kemudian beberapa bulan kemudian saya bertemu dengan dia. 真的他瘦了一点。 Dia betul-betul agak kurus. 哎呀，很好很好，不错。 Oh, bagus ya. 但是在下个月再见到他， Tapi bulan depannya ketemu dia, 好像又再胖起来。 kelihatannya jadi gemuk lagi. 他说：“对呀，我瘦了5公斤，不过才增加7公斤了。” Lalu dia berkata, iya saya kurus turun 5 kilo tetapi naiknya 7 kilo. 哎呀，所以第2年跟着我到以色列，又不能上这个西乃山。 Lalu tahun kedua ikut lagi ke Israel dan mau mendaki Gunung Sinai, tetap tidak bisa naik. 我的意思说，我们的信心成长不要像这样子哦，你进步一点，你再退步的更多；进步一点，退步的更多。 Jadi maksud saya kalau namanya iman kita bertumbuh janganlah sampai seperti ini kejadian seperti ini. Maju sedikit, mundurnya banyak. Maju sedikit lalu mundurnya lebih banyak lagi. 你进步然后退一点还可以了，不过进步的要更多，比你退的，对不对？ Maju sedikit, maju lalu mundur sedikit boleh, tetapi majunya harus lebih maju lagi daripada mundurnya. 但是在这里，摩西在这个成长期间，然后到了《申命记》第12章，圣经记载说，摩西一个谦和的人，他胜过所有在地上的人。 Dan di dalam proses kehidupan Musa, di dalam Bilangan 12 ayat 3, Musa disebut sebagai orang yang lembut hatinya.
他真的学习怎样成为一个谦和的人，怎样他可以把他的自我放在上帝的脚前。 Dia belajar bagaimana dia harus secara lemah lembut menghadapi segala masalah dan juga dia meletakkan egonya itu di kaki Tuhan Yesus. 弟兄姐妹们，有一个人他被称为黑摩西， Orang ini disebut Musa si hitam. 他是初代教会第4、第5世纪的一个人物。 Dia adalah seorang di abad 4 atau 5. 之前他是一个非常暴躁的一个人，他是一个强盗，他治下有大概75个人，很多人非常提到他的名字就已经很害怕了。 Dia orang yang sangat kasar dan di bawahnya dia memiliki 75 orang anak buah dan setiap orang yang menyebut namanya semua orang juga takut. 不过有一次他被追，在埃及他被追到，然后他进去一个修道院，在那里他躲避。 Dia suatu hari dia masuk ke biara dan dia menyembunyikan dirinya di sana. 那么这个修道院的人也是非常的能够接受他。 Dan orang-orang di biara ini juga dengan menerima dia. 所以他在那边就看到这些修道院这些他们的生活方式等等，他非常的感动。 Dan dia akhirnya tergerak hatinya melihat kehidupan apa yang dijalani di biara tersebut. 所以他就完全改变了。 Dan akhirnya dia berubah sama 但是 sekali. 很不容易，从一个好像野兽的一个人，成为怎样学习成为一个谦卑的人。 Dan sungguh sangat sulit bahwa seseorang yang sangat kasar sekali dia berubah menjadi seorang yang sangat rendah hati. 不过后来他被东正教会非常的尊重的一个人，成为一个圣人。 Dan akhirnya dia oleh gereja Ortodok Timur diterima. 弟兄姐妹们，我认为，如果一个人他真的愿意把他自我放在上帝的脚下，那么圣灵会改变那个人。 Bila kita rela untuk meletakkan ego kita di kaki Tuhan, maka Tuhan akan mengubah kita. 我们刚刚上个月，我们成人团契 Petra 请一个人分享他的见证。 Bulan lalu di Persekutuan Petra mengundang seseorang. 他以前是一个 debt collector 是什么 ？debt collector 的老板，他这个 Dia adalah seorang debt collector. 那么他性情也是非常的暴躁的一个人。 Dan sifatnya itu sangat kasar. 他结婚，他常常就一点点就动手动脚打他的太太， Sedikit-sedikit dia suka pukul istrinya. 孩子们对他也是非常的害怕。 Anak-anak juga sangat takut padanya. 不过这样的人，后来上帝改变他， Tapi akhirnya orang ini diubahkan oleh Tuhan. 那么他跟他的太太过来，他太太也有在，也是提到他丈夫怎样改变成为一个非常柔软的一个丈夫。 Dan dia dan istrinya datang, kemudian istrinya juga berkata bahwa suaminya itu sudah berubah menjadi lemah lembut hati. 所以弟兄姐妹们，这个摩西过了这个成长的期间，到了第4个阶段，我说这个是成熟期间。 Dan Musa telah melewati tahap pertumbuhannya dan tahap ini saya sebut tahap pematangan. 这个成熟期间是什么时候开始呢？就是民数记第12章第3节。 Dan masa pematangan ini dimulai di Bilangan 12 ayat 3. 在那里圣经记载说，摩西一个非常谦和的一个人，是胜过所有在地上的人。 Dan di sana tertulis Musa disebut sebagai orang yang lembut hatinya melebihi orang lain di muka bumi. 所以这个时候可以说，他的救我已经被圣灵所控制了。 Dan di sini tersirat bahwa Musa orang lamanya telah hilang.
弟兄姐妹们，有时候我看到，如果有一些弟兄姐妹已经好多年是奉主，但是常常他个性跟他的旧我还没有改变的话，我感觉到非常的伤心。Kalau para pelayan di gereja ini, kalau masih melayani Tuhan, tetapi ego dan saya yang lamanya itu masih belum berubah, saya merasa sangat sedih. 有时候讲话还会很刺伤别人的这个心。我觉得一个人应该要学习怎样被圣灵塑造，成为一个成熟的基督徒，对不对？ Kadang-kadang ada orang yang masih kalau berbicara kepada orang lain itu dengan kata-kata yang menyakiti lawan bicaranya, saya rasa orang ini harus memohon kepada Roh Kudus untuk diubahkan. 但是我问你，摩西在这个成熟期间，他还会跌倒吗？还会他的旧我还会再次发作吗？ Dan di sini saya bertanya kepada Anda sekalian, apakah Musa saat ini masih bisa bersikap seperti dulu, masih bisa marah? 圣经记载还是再次发生一次， Di dalam Alkitab tercatat masih terjadi satu kali, 就是申命记第20章。 yaitu di dalam Bilangan 20. 所以那时候他就用他的拐杖，然后打这个磐石，他在那边大发脾气，很生气，所以上帝就惩罚他。 Yaitu di saat Musa mengangkat tongkatnya dan memukulkannya dengan marah ke batu. 所以就是因为这个缘故，所以上帝说你不能够进去那个应许之地，我给你看，但是你不能进去。 Karena alasan itulah Tuhan tidak mengizinkan Musa untuk masuk ke tanah perjanjian. Aku memberikanmu untuk melihatnya, tetapi tidak mengizinkanmu untuk masuk ke dalamnya. 所以一个人已经这么的成熟，灵性可以说到了一个这么高的阶段，但是还会看到可能以色列人的这个应着景象的这些人，他还会再次爆发一次。 Dan dia seperti seorang yang sudah memiliki tahap pertumbuhan iman yang begitu tinggi, masih bisa karena melihat kejadian yang ada di depan matanya, dia masih bisa meledak. 但是这个不会影响到他的侍奉，他仍然重心来完成上帝所托付给他的使命。 Tapi hal ini tidak mempengaruhi pelayanannya, dia tetap melayani Tuhan setia sampai akhir. 他忠心到底，然后他栽培他的接棒人，就是约书亚来带领一些人进去这个应许之地，虽然他自己不能进去。 Dia setia sampai akhir dan dia membimbing Yosua untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian dan dia tidak masuk. 弟兄姐妹们，如果我们看在希伯来书第11章那里有提到许许多多这个信心之父或者信心的勇士。 Di dalam Ibrani 11 kita bisa melihat begitu banyak pahlawan iman. 但是他们所有的人，这个信心勇士都是他们忠心到底的人，他们完成上帝所托付给他们的使命到最后一点。 Dan mereka adalah orang-orang yang melaksanakan misi Tuhan setia sampai akhir hidupnya. 所以摩西也是这样子。 Dan Musa juga begitu. 虽然他不能进去应许之地，只能够看，但是他完成了忠心到底，完成了上帝所托付给他的使命。 Walaupun dia tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, dia hanya bisa melihat saja, tetapi dia setia sampai akhir. 那么圣经记载说，凡忠心到底的，上帝会预备给他们冠冕。 Dan di dalam Alkitab tercatat bahwa setiap orang yang setia, Tuhan akan memberikan mahkota. 有什么冠冕呢？ Mahkota apa? 我这里就提到3种的冠冕。 Di sini saya sebutkan 3. 启示录第2章第10节提到那个生命的冠冕。 Di dalam Wahyu 2 ayat 10 disebutkan mahkota kehidupan. 提摩太后书第4章那里保罗提到这个
公义的冠冕。 Di dalam 2 Timotius 4 ayat 8 disebutkan mahkota kebenaran. 然后在比前5章第4节那里提到这个荣耀的冠冕。 Dan di dalam 1 Petrus 5 ayat 4 disebutkan mahkota kemuliaan. 感谢主， Puji Tuhan. 凡忠心到底的，有这个3种冠冕预备给我们。 Bagi setiap orang yang setia kepadanya disediakan 3 jenis mahkota. 不是给他们一生侍奉主，他们到了最后几年，他们离开上帝，很可惜，对不对？ Bukan diberikan kepada orang yang selama hidupnya itu dia melayani Tuhan, tetapi tahun-tahun terakhirnya dia meninggalkan Tuhan. 正如保罗所说的，当跑的路我已经跑尽了，不是跑到一半，不是跑到3%，不是跑到反而90%，但是跑尽了。那么现在为我存留公义的冠冕。 Seperti Rasul Paulus berkata bahwa aku telah menyelesaikan sampai garis akhir, sampai finish, bukan 90%, bukan setengahnya, bukan 3/4-nya, tetapi sampai akhir dan mendapatkan mahkota kemuliaan. 你们要渴慕领受这个上帝所赐给我们的冠冕吗？ Apakah Anda sekalian rindu untuk bisa memohon pada Tuhan memberikan kepada kita mahkota? 我们低头祷告。 Mari kita berdoa. 恩主，我们再次来到你的面前， Bapak, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu. 谢谢你，借着你的仆人2位仆人已经把你的真理传开。 Terima kasih melalui hamba-Mu telah menyampaikan firman Tuhan. 请你帮助我们每一位，好让我们可以真正的跟随主，我们侍奉主，可以忠心到底。 Mohon Tuhan yang pimpin agar kami boleh betul-betul mengikuti-Mu dan juga dengan setia melayani-Mu. 我们可以领受你所赐给我们的这个冠冕， Dan kami juga boleh layak menerima mahkota yang Tuhan berikan. 有生命的冠冕， Ada mahkota kehidupan, 有公义的冠冕， ada mahkota keadilan, 也有荣耀的冠冕。 dan ada mahkota kemuliaan. 谢谢你，主啊！ Terima kasih Tuhan. 虽然我们人的话已经停止，恳求的圣灵把你的话印证在我们心里。 Firman Tuhan telah berhenti diberitakan, tetapi mohon Tuhan yang meteraikan di dalam hati kami. 祷告奉主耶稣基督的圣名求， Doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin.